Kita nak cakap tentang hutang. Yep, pengurusannya dalam rumah tangga. Jadi bersama-sama dengan tetamu kita pada waktu ini kita bawakan iaitu Puan Razia Aini binti Abdul Razak, Peguam Syar'i Penolong Setiausaha Persatuan Peguam Syar'i Malaysia, Cawangan Selangor. Assalamualaikum, selamat pagi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat pagi hari. Satu tema kita hari ini macam dah berjanji pula malam ni. Kebetulan Aura purple. Purple. Okey, dan kalau kita boleh kongsikan yang terlebih awal sebab selalu kita bercakap tentang hutang, kita tak pernah lagi memberi penghususan kepada hutang dalam rumah tangga itu sendiri. Jadi kenapa perlu wujud istilah ataupun perkataan hutang dalam rumah tangga ni? Terlebih dahulu. Pertamanya kita tengok bab hutang ni biasanya terlalu global. Ya. Okey, saya datang hari ni adalah untuk terus kepada dalam rumah tangga yang wujud di antara suami isteri, dan apabila kita bercakap pasal hutang kita terus merujuk kepada enakmen Undang-Undang Negeri Selangor. Itu adalah seksyen asas ataupun peruntukan asas yang kita perlu pegang, iaitu kalau boleh saya merujuk kepada seksyen 61 kurungan 3 kurungan B subsection 1 dan 2 Roman. Okey, saya bacakan sedikit. Berdasarkan kepada bidang kuasa yang telah ditetapkan, Mahkamah Tinggi Syariah hendaklah berbidang kuasa mendengar dan memutuskan semua tindakan dan prosiding jika semua pihak dalam tindakan atau prosiding itu adalah beragama Islam yang berhubungan dengan pertunangan, perkahwinan, rujuk, perceraian, pembubaran perkahwinan iaitu fasah, nusyuz ataupun pemisahan penghakiman, fara atau apa-apa perkara yang berkaitan dengan perhubungan suami isteri. Itu yang kita khususkan. Jadi yang kita bincang hari ini hanyalah untuk berkisar dalam rumah tangga suami isteri. Itu yang kita maksudkan dengan hutang dalam rumah tangga. Okey, kita berfokus kepada mereka yang berumah tangga sekarang ni ataupun nak berumah tangga atau nak berumah tangga, kena fikir balik ada tak hutang-hutang yang berkaitan. Betul. Kan. Okey, dan kita nak kongsi bagaimana sebenarnya cara yang terbaik. Ini panduan kita nak beri kepada semua yang dah berumah tangga ataupun yang akan berumah tangga untuk mengharmonikan pengurusan hutang dalam rumah tangga. Apa yang perlu dilakukan terlebih dahulu? Okey. Untuk kita, apabila pasangan kita mintalah untuk membantu beliau dalam rumah tangga, kita sebagai isteri ataupun kita sebagai suami haruslah memberikan yang terbaik dalam rumah tangga. Tapi sebelum kita memberikan satu-satu keputusan untuk bersedia membantu, satu pemikiran yang rasional. Jangan memberi keputusan dalam keadaan yang terlalu gembira, terlalu marah, sebab itu akan memberikan satu keadaan yang impak yang kurang baik untuk masa depan kita. Apabila kita bersetuju untuk memberikan hutang ataupun membuat sesuatu pinjaman, perlu ada satu perjanjian khusus berkaitan hutang tersebut. Maksudnya berapa amount yang kita nak bagi hutang, macam mana cara bayaran, itu yang kita kena buat. Dan bila kita nak memberi hutang itu jangan bagi secara cash. Sebab kita tak ada rekod. Banyak secara online dah ada dah sekarang. Kita transfer online sahaja. Biar ada bukti Biar ada bukti. Tunjukkan kepada siapa, daripada siapa, kepada siapa dan berapa amountnya, itu lagi senang. Ataupun katakanlah tak pandai nak buat transfer online, kita pergi kepada bank, CDM, boleh. CDM cash deposit ataupun kita pergi kepada kaunter tu. Yang penting ada transaksi kepada siapa kita bagi hutang tu. Sebab hutang bukannya sekejap. 10 tahun, 15 tahun itu adalah biasa. Ya, sekarang ni pun saya rasakan ramai dah tak ada lagi lah orang simpan duit dekat bawah katil ke bawah bantal ke dalam lemari kan, semua simpan dalam bank. Lebih mudah anda lakukan transaksi secara dalam talian. Tadi berkenaan dengan apa yang dikatakan oleh Puan, perlu ada perjanjian siapa yang nak memberi, untuk tujuan apa dan berapa amountnya. Perlu ada saksi ataupun hanya antara individu A dengan individu B je? Okey, pada pandangan saya sebagai pengamal undang-undang, lebih baik perjanjian itu ada saksinya. Okey, saksinya adalah 2 orang lelaki ataupun 1 lelaki dan 2 perempuan. Peranan saksi ni penting sebab apabila berhutang 15 tahun tu dalam keadaan rumah tangga tak berpanjangan, dalam keadaan ajal maut tak mengira masa dan waktu. Jadi ada rekod. Contohnya apabila rumah tangga tak berpanjangan, berlaku perceraian, boleh tuntut di mahkamah. Tapi kalau salah satu pihak yang berhutang tu dia membayar mengikut apa yang dipersetujui, tak ada masalah. Teruskan sahaja sampai habis. Tapi yang kebanyakan yang berlaku adalah apabila berlaku perceraian, maka
hutang itu akan hilang. Isteri yang akan sambung bayar ataupun suami yang akan sambung bayar siapa yang berhutang itulah. Jadi apabila adanya transaksi perjanjian ada saksi, kalau tak bayar kita boleh tuntut di mahkamah. Okey. Mahkamah akan membantu. Tapi nak membincang bersama dengan suami tu kan atau isteri tu, dia kata boleh tak kita buat hitam putih yang kalau ni kan cakap kan, tapi dia amat sukar untuk dilakukan sewaktu dalam perkahwinan. Malah sebelum berkahwin sekalipun, contoh dalam tempoh bertunang, contohlah kalau si lelaki tu dia tak cukup duit sikit, dia kata yang bagi dia punya, tak apa yang demi you yang sebab kita nak kahwin ni, I bagi you sikit. Tapi dia makin lama dia dah macam jadi satu kebiasaan. Jadi kadang-kadang dia macam terlupa ataupun macam nak dituntut tapi macam tak kena masa, tak sesuai ya. Jadi macam mana kita nak buat hitam putih tu daripada sebelum kahwin, apatah lagi dalam perkahwinan yang contoh sekarang dah 10 tahun, macam mana nak minta? Tak sedap sebab badan sendirilah kira kan suami dan nanti isteri. kan gaduh pula, kenapa awak ni gitu kan, awak tak percaya saya ke? Nampak drama dia tu. Itu saya suka mengaitkan istilah hutang ni dengan satu istilah amanah. Okey. Saya merujuk kepada satu artikel yang telah pun disebut di dalam Al-Ahkamul Adliyah, Undang-Undang Sivil Islam. Apa yang dimaksudkan dengan amanah tu? Amanah ialah suatu yang ada seseorang yang dipercayai. Ya, apabila kita memberi hutang, kita dah tahu dah. Suami ni ataupun isteri, bila kita memberi hutang dan kita percaya sejauh mana dia boleh berlaku adil, berlaku amanah dekat kita. Itu sebab kita berani. Kalau orang luar minta hutang, kita tak akan buat. Itu adalah cara yang sebaiknya untuk maksudnya apabila kita fikir suami kita minta hutang, kita dah tahu dah suami kita ni seorang yang boleh percaya. Dan bagi saya, apabila suami mohon untuk isteri membantu beliau, dalam masa yang sama dia kena ingatlah tanggungjawab dia. Itu yang kalau misalnya dia tak nak bayar, kata kalau buat perjanjian suami akan rasa tak seronok mendengar. Paling kurang pun ada transaksi keluar masuk tu, transfer online. Itu yang paling kurang. Itu yang pernah ada satu kes saya, memang tak ada perjanjian tapi kita ada dokumen yang menunjukkan duit keluar masuk, duit tebus hutang, duit bayar kredit kad. Apabila di mahkamah dia mengaku. Itu pun satu bonus juga. Okey, jadi buat transaksi tu kena ada boleh tak detail tau. Jangan kosongnya. So bila apa-apa jadi, ambil kau. Tengok ada bukti ke tengok sendiri. Okey. Baik, kita ada memanggil. Hello. Selamat pagi. Assalamualaikum, selamat pagi. Kurang jelas ya. Waalaikumsalam. Ya, silakan. Baik. Alhamdulillah, Saya tak nak cakap dengan panel ke dengan siapa. Saya cuma ada satu soalan. Ya, saya Cik Zuan. Teruskan. Situasi ini pada isteri saya. Yang isteri saya ni dah memberi hutang pada ipar dia lah. Jadi kalau memang banyaklah, kalau sikit tu kita tak kisah. Tapi sekarang ni, isteri saya macam takut nak minta, takut hubungan dia dengan adik dia tu renggang. Faham. Jadi patutkah saya seorang suami ni menjadi orang middleman pada itu? Okey, baik. Itu saja soalan Puan dia. ada soalan mungkin nak tanya Wajar ataupun saya ni mengambil tindakan untuk menuntut hutang tu. Okey. Baru nak bagi hutang ni isteri saya, tapi masa tu saya tak ada, yang adik bekas ibu mertua saya dengan bapa mertua saya, tapi dua-dua saksi ni dah meninggal. Baik. Itu saja. Wajarkah saya ni yang pergi menuntut hutang tu? Baik. Jadi kita persoal hutang dalam rumah tangga ni bukan berkaitan suami isteri je, malah yang melibatkan orang luar juga Okey. Dalam undang-undang syariah hanya adalah suami isteri sahaja. Tapi bukannya saya mengatakan isteri dia tu tak boleh nak tuntut hutang, boleh nak tuntut hutang, tapi bidang kuasanya adalah di mahkamah sivil. Okey. Dan sebelum itu kalau misalnya suami tu nak slow talk, minta hutang daripada orang yang berhutang tu pun tak ada masalah. Bawa saksi-saksi yang boleh boleh memberi pengetahuan lah untuk saksi tu ataupun orang sekelilingnya bahawa orang ini berhutang. Sebab bila berhutang, bendanya apabila meninggal sekalipun tetap perlu dibayar. Itu sebab perlunya ada satu dokumen bertulis apabila berlaku hutang, si penghutang tu meninggal dunia, boleh dituntut daripada duit tu. Itu yang penting. Sekejap tentang tadi yang katanya saksi telah meninggal dunia. Kita balik semula seperti yang Puan katakan tadi bahawa keperluan adanya bukti-bukti seperti resip keluaran masuk. Puan, sebelum kita pergi kepada impak, saya ada terbaca waktu saya segmen ini dikeluarkan oleh penerbit mengenai
sebelum berkahwin bakal suami ataupun bakal isteri yang menyembunyikan hutang-hutang yang ada. Bila ditanya awak ada duit tahu untuk ni? Ada. Tapi bila dah kahwin rupanya hutang banyak. Dalam konteks itu komen puan sendiri bagaimana? Maksudnya ini adalah hutang individu. Ya. Hutang individu maka yang dibawa dalam kepada perkahwinan. Dan adakah selepas perkahwinan itu suami yang bantu bayar atau macam takut mana? dia jadi membebankan salah satu pasangan yang lain terhadap hutang Sebab dah individu jadi tersebut. tanggungjawab Jadi pasangan tanggungjawab tu. pula. Okey. Macam mana? Kalau hutang individu itu adalah individulah yang kena bayar. Melainkan suami sanggup pinjam dengan orang lain untuk membayar hutang isteri itu. Dan isteri kena komitmen lah bayar. Kalau isteri tak bayar, suami boleh menuntut di mahkamah. Itu yang ada transaksi tu. Macam tu. Perlu ada transaksi. Cuma kalau kita lihat tempoh pinjaman ni dibuat tu, macam kita beri contohlah kisah daripada pemanggil kita tadi, ada saksi tapi saksi dah meninggal dunia dan mungkin dia berlaku pada 20 tahun yang dahulu hutang itu dilakukan. Dan tidak ada sekarang, dia tak macam sekarang ni. Bila kita nak buat transaksi, ada details kita boleh letak. Dulu macam kalau ada Resit pun dah kabur. Sekarang ni boleh tengok online check je kan. Apa cara lain lagi untuk membuktikan macam memang ada sebenarnya hutang tu memang ada transaksi itu berlaku? Ada cara lain, failkan ke mahkamah dan kita akan samanlah kepada pihak yang berhutang tu. Dan dalam penyata tuntutan tu kita dah terangkan bila berlaku hutang, berapa transaksinya. Okey, dipanggil ke mahkamah dan orang tu datang ke mahkamah dan mengaku ya itu adalah hutang dan dia perlu bayar. Tak ada masalah. Dan dalam masa yang sama kena pihak yang menuntut tu kena buktikan jugalah macam mana aliran hutang tu timbul. Macam tu. Okey, kalau dia tiba-tiba kata tak ada bukti, dia datang tak ada bukti, bukan saya tak ada hutang apa-apa pun. Dia buat muka dia yang macam tu kan. Tu macam mana pula tu? Itulah. Kalau bab macam tu memang saya sangat bersimpati dengan pihak yang memberi hutang yang tidak ada sebarang transaksi. Tapi saya tidak mahu menutup ruang yang ada untuk mendapatkan keadilan. Boleh pergi ke mahkamah, cuba untuk, sebab bila kita menuntut kes hutang akan ada satu stage untuk majlis suluh. Di situ pegawai suluh akan membantu untuk memberikan penerangan apa kesan hutang, apa kesan hutang di dunia dan di akhirat. Dan kita mengharapkan satu kesedaran kepada orang yang berhutang untuk memberikan yang terbaik. Sebab apabila berhutang kita kena bersikap amanah. Itu je yang kita penting. Baik, kalau tak ni juga, tak lut juga, selain saman, apa lagi tindakan yang boleh dikenakan kepada pasangan yang tidak membayar hutang itu? Apabila berlaku perkahwinan, kita letakkan dalam isu rumah tangga, pasangan itu boleh memfailkan ke mahkamah sebab kita tak boleh nak pergi simply serang orang. Kita kena mengikut undang-undang. Memang tak boleh lah. Jadi kita ikut undang-undang, failkan ke mahkamah. Saksi-saksi yang mengetahui proses hutang itu dibuat, contohnya memang tak ada transaksi yang kita transfer kepada pihak pasangan kita. Saksi-saksi yang mengetahui kawan dia ada membuat hutang sekian. Barang-barang, contoh barang kemas dia dah tak ada, dah digadai oleh bekas suami. Saksi-saksi itu boleh datang ke mahkamah dan bantu kawan ini untuk menuntut hak beliau. Tapi pernah ada saya satu kes, asalnya dia tak mengaku. Asalnya dia tak mengaku, tapi di dalam keterangan secara tak langsung dia mengaku. Dia mengatakan itu adalah hutang yang dibuat perbelanjaan secara bersama. Itu pun dah cukup cantik dah. Jadi mahkamah akan melihat sejauh mana bersama itu separuh-separuh lah bayarannya. Okey, baik. Dan macam inilah kata kebenaran aku terungkai akhirnya. Kalau ada soal-soal tu mesti akan terkeluar juga bukti-bukti tu ya. Itulah dia. Baik, kita ada pemanggil. Hello. Assalamualaikum, selamat pagi. Selamat pagi. Selamat pagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Okey, baik. Teruskan puan. Saya ada bagi kawan hutang. Tapi dia hutang data nama syarikat. Lepas tu, sekarang ni dia dah tutup syarikat tu. Bukti-bukti bagi wang tu saya ada lah. Ada transfer bank kan. Transaksi bank tu saya ada. Macam mana saya boleh buat dengan apa ni, keadaan ni macam mana saya boleh buat? Okey, dengarkan Puan Siti, ini pun luar daripada konteks rumah tangga tapi cerita pasal hutang. Memang ramai yang mengalami masalah katanya ni. Cara
memberi hutang secara transfer tu dah cukup cantik dah. Jadi kepada pemanggil tadi makcik tadi Siti Aminah. Puan Siti Aminah tadi boleh ke mahkamah sivil untuk ataupun cari mana-mana peguam yang boleh handle untuk kes tu. Tuntut di mahkamah sivil. Okey, walaupun syarikat tu dah ditutup. Boleh, tak ada masalah. Sebab apabila syarikat dia ada penama-penama di situ yang masih hidup, yang boleh membantu. Sebab kalau syarikat dia bukan seorang, dia mesti ada Individu-individu. ya, individu-individu yang berada dalam syarikat tu. Ya, jadi dalam soal ni sebenarnya ialah kalau dalam rumah tangga kita perlu ada satu perkara ni sifat dia lah husnuzon. Ya. Tapi husnuzon kena bertempat zaman sekarang ni. Dia tak boleh macam dia kata kalau kita kata macam orang ni berhutang, suami tu berhutang atau isteri berhutang dengan kita, kita boleh cakap macam awak jangan nanti awak dekat alam sana nanti awak kena seksa macam ni. Tak apa. Ini hal saya. Antara dengan Tuhan. Dia tu positif sangat tu. Okey. Berpada-pada lah. Berpada-pada lah. Kita tak boleh optimis bahawa dunia ini suci sebab tu adanya syurga dan juga neraka. Betul. Kalau tak ada benda-benda ni semua orang masuk syurga ataupun semua orang masuk neraka. Pengisian majalah solusi sangat. Okey, baik, kita ucapkan terima kasih banyak kepada Puan Raziaini binti Abdul Razak bersama kita pada waktu ini berkongsi tentang pengurusan hutang khusus dalam rumah tangga, tapi itulah dia permasalahan hutang ni ada berbagai masalah dalam masyarakat. Terima kasih sekali lagi, sampai kita jumpa lagi